السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kurniaannya, taufik dan hidayahnya. Pada hari Jumaat Sayyidil Ayyam yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah keafiatan dan kehidupan untuk dapat sama-sama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kita diberikan oleh Allah untuk dapat sama-sama kita berada di dalam tazkirah dan majlis ilmu pada tengah hari ini. InsyaAllah sebelum sama-sama kita mengerjakan salat fardu Jumaat dan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan, ada sedikit perkongsian yang mungkin saya boleh kongsikan dengan hadirin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, yang pertamanya, alhamdulillah, kita telah pun diberikan oleh Allah rezeki untuk kita dapat berada di dalam bulan Zulqa'dah. Sebelum saya nak menyentuh berkenaan dengan tajuk kuliah saya pada tengah hari ini, saya nak memberikan sedikit muqaddimah berkenaan dengan perkenalan kita dengan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ni, kata para ulama, nama asalnya sebelum kedatangan Islam dinamakan sebagai bulan Al-Warnah. Bulan Al-Warnah ni dalam bahasa Arab memberi maksud iaitu bulan pemusafiran, ataupun disebutkan sebagai bulan mempersiapkan bekalan. Kerana sebelum kedatangan Islam, sebelum diberi nama Zulqa'dah, ia terlebih dahulu dikenali sebagai bulan Al-Warnah. Kerana pada bulan ini masyarakat jahiliah orang Arab, mereka telah pun mempersiapkan bekalan-bekalan mereka untuk meneruskan perjalanan mereka pergi menuju ke Baitullah. Dan sebahagian daripada mereka itu telah mempersiapkan bekalan-bekalan untuk diberi minum dan diberikan tempat tinggal kepada golongan-golongan para hujjaj, yakni para jemaah haji yang akan datang menuju ke Baitullah. Kemudiannya nama pekatan itu telah ditukar kepada Zulqa'dah atau Zulqa'dah, yang memberi maksud bulan yang empunya kerehatan atau genjatan. Dalam istilah mudahnya, Zulqa'dah ni memberi maksud genjatan, genjatan peperangan atau genjatan permusuhan. Kerana itu dia ambil daripada perkataan Al-Qa'dan ataupun Al-Qu'ud, memberi maksud kerana bulan ini adalah merupakan satu bulan orang Arab telah pun menyimpan anak-anak panah mereka. Busur anak-anak panah itu disimpan. Pedang-pedang mereka tidak ditajamkan. Tombak-tombak mereka juga tidak diasahkan. Dan mereka menyimpan segala alat-alat peperangan mereka di dalam bulan ini, kerana menganggap bulan ini adalah sebagai satu bulan kemuliaan,
kemuliaan sebagai satu persediaan untuk menyambut kedatangan bulan haji. Jadi masyarakat Arab dahulu, selepas Rasulullah SAW dilahirkan, maka bulan ini dikenali bulan Zulqa'dah. Maka orang Arab memberhentikan segala peperangan, kebencian dan permusuhan antara kabilah dengan kabilah. Bahkan bukan sekadar itu, kata Al-Imam Ibnu Kathir, beliau menyatakan pada bulan Zulqa'dah ni, kalaulah ada orang nak balas dendam, nak tuntut hak, misalnya kalau ada ahli keluarga mereka yang dibunuh, nak bunuh balik ahli keluarga di pihak yang sana, maka mereka tidak akan menuntut balas pada bulan Zulqa'dah. Kerana bulan ini adalah mereka perlu memberhentikan dendam dan memberhenti menuntut darah ataupun menuntut kembali hak dan harta yang telah dicerobohi, sehinggalah berakhirnya bulan Muharram. Masuk bulan Safar, gaduh balik. Bulan Zulqa'dah, bulan kita berehat sekejap. Zulhijjah kita sibuk buat haji. Muharram mereka sibuk untuk mengharamkan peperangan lagi. Bila masuk bulan Safar, maka mereka akan berperang semula seperti mana sedianya yang beratus tahun daripada itu. Baik. Selain beritu, saya nak ceritakan sedikit apa rahsia yang ada dalam bulan Zulqa'dah ni. Antara yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara rahsia yang terdapat di dalam bulan Zulqa'dah ni, yang pertama, dia adalah merupakan bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjemput Nabi Musa alaihi salam untuk bertapa dan bermunajat kepada Allah di Gunung Sinai, di Bukit Lembah Tur selama 40 malam. Kalau tuan-tuan baca di dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala ada sebutkan, wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihi salam itu selama 40 malam, 30 malam. Dan kami telah melengkapkan perjanjian kami dengan mereka pada 10 hari kemudiannya dan menjadikan ia sebagai 40 malam. Jadi jumlah totalnya 40 malam. Nabi Musa AS telah bertapa dan bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sekarang ni, apa yang terjadi dalam 40 malam itu? 30 malam bermula daripada 1 Zulqa'dah sampai 30 Zulqa'dah. Tambah lagi 10 malam daripada 1 Zulhijjah sampai hari yang ke-10. Ini adalah hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Bani Israel. Bani Israel, atau dalam bahasa mudahnya orang-orang Yahud, mereka memuliakan daripada awal Zulqa'dah sampai bulan 10 awal di bulan Zulhijjah. Kerana pada 10 Zulhijjah, yakni 10 Muharram itu, tahun sebelumnya, setengah riwayat mengatakan Allah telah menyelamatkan mereka daripada kejahatan Fir'aun. Dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan kuncu-kuncunya pada 10 Muharram. Tapi Allah Ta'ala mengajar kepada kaum Bani Israel sebagai tanda syukur mereka kepada Allah, bila Nabi Musa AS diselamatkan dan Bani Israel diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun, masa ketika itu tuan-tuan, kitab Taurat belum turun. Nabi Musa belum dapat kitab Taurat. Nabi Musa belum ada satu syariat yang lengkap. Maka pada ketika itulah kaum Bani Israel kata, wahai Nabi Allah Musa, muliakanlah kami dengan minta kepada Tuhan agar diturunkan kepada kami sebuah kitab daripada Allah. Dan Nabi Musa membuat perjanjian dengan Bani Israel. Nabi Musa kata, baik, aku akan minta pada Tuhanku menurunkan sebuah kitab
yang khusus untuk umatku dan untuk syariat aku. Tetapi aku membuat perjanjian dengan kalian selama pertapaan aku dan uzlah aku berada di Gua Tur, di Gua Tur di Sinai, selama tempoh yang telah Tuhan tetapkan kepada aku, kalian tidak boleh membuat sebarang syirik dalam tempoh 40 hari. Dan kalian mestilah menyembah Allah dan memperbanyakkan amal saleh dalam tempoh 40 hari itu, barulah kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kemuliaan yang telah Tuhan janjikan kepada aku. Jadi Bani Israel kata beres, no problem. Ya. Akhirnya Nabi Musa AS pergi ke Gua Tur. Nabi Musa duduk selama 30 hari dan Allah Ta'ala telah memberi janji kepada Nabi Musa beberapa janji. Ulama bahas dalam tafsir, apakah janji Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Yang pertama, Allah akan berjanji menjadikan kaum Bani Israel sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Jika dalam tempoh ketiadaan Nabi Musa itu, mereka adalah menjadi umat yang taat. Bukan sekadar sebaik-baik umat, tetapi merupakan umat yang menjadi khalifah, pemerintah, penguasa. Yang kedua, Allah janjikan pada Nabi Musa untuk berikan sebuah kitab Taurat sekaligus kepada Nabi Musa dan juga kepada pelengkap kepada syariat Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel untuk menyerahkan kepada mereka satu muka bumi, satu tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk mereka di atas muka bumi ini sesudah daripada Kaabah, iaitu bumi Palestin. Allah akan bagi kepada mereka bumi Palestin. Itu janji Allah. Dalam tempoh 40 hari Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan berjanji kepada Bani Israel bahawasanya Allah menjanjikan kepada mereka, Allah akan jadikan daripada kalangan-kalangan mereka ini adalah para-para pemimpin, yakni di kalangan orang-orang yang menjadi pewaris kepada para anbiya daripada keturunan Nabi Ishaq alaihi salam. Tapi kita lihat dalam tempoh 40 hari itu apa yang terjadi, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi dan At-Tabari menyebutkan ketika Nabi Musa AS pergi ke Gua Tur, masa Allah nak turunkan kitab Taurat, Allah turunkan bersamanya malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menunggang bersamanya seekor kuda. Kuda ni daripada syurga. Kuda ni daripada syurga. Ni disebut dalam riwayat tafsir, nama kuda tu Farsul Hayah. Kuda yang memberikan kehidupan. Dia bawa turun bersamanya kitab Taurat. Dan ketika mana Nabi Musa AS menerima kitab Taurat itu secara alwah, lembaran demi lembaran, Allah takdirkan Samiri atau nama sebenarnya Micha. Gelaran dia Samiri kerana dia berasal daripada kabilah Samirah. Samirah, dia adalah orang Yahudi yang berkulit hitam. Agak hitam lah, tidaklah hitam macam ni kan, agak hitam, sawo matang. Dia adalah satu-satunya Bani Israel yang nampak malaikat Jibril turun di Gua Tur. Orang lain tak nampak. Bersama dengannya adalah kuda yang bernama Farsul Hayah. Disebutkan dalam riwayat, kuda itu kalau dia menyentuh sesuatu apapun, benda itu akan hidup dengan izin Allah Ta'ala. Bayangkan di Gua Tur, kalau tuan-tuan pernah pergi di Sinai. Sinai ini semua padang pasir. Bila kuda tu datang, dia letakkan kakinya ke tempat itu. Sesudah daripada ia pergi,
ia melihat serta-merta padang pasir itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan immediately dengan izin Allah Ta'ala. Dan pada ketika itulah Samiri diberikan oleh Allah melihat kuda tersebut, dan dia segera mengambil kesan-kesan jejak tempat yang dipijak padanya kuda itu, diambil dan disimpan di dalam kantongnya, kerana atas tujuan-tujuan yang jahat yang dia kendaki. Kerana dia adalah orang munafik pertama di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam. Orang munafik pertama atas muka bumi ni, munafik pertama dia lah. Sebelum adanya Abdullah bin Ubay, dia orang pertama. Nabi-nabi terdahulu, syariat nabi-nabi terdahulu, tak ada orang munafik, tak wujud lagi orang munafik. Semua Nabi Adam, Nuh, Idris semua hanya melawan dan menentang golongan kafir. Tetapi bila datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah terbitkan orang munafik yang pertama, iaitu Mikha, ataunya ada setengah riwayat kata namanya Musa ibn Zahrah, tapi ada yang kata namanya Mikha. Wallahu ta'ala alam, itu perbezaan riwayat Israiliyat. Cuma nak ceritakan dia ambil debu tanah tersebut. Apa yang dia buat? Dia simpan. Kemudian orang Bani Israel ni tuan-tuan, mereka dulu pernah pinjam mereka pernah pinjam emas-emas, rantai-rantai emas, gelang-gelang emas daripada puak Kibti, puak Firaun ni lah. Mereka selalu pinjam, bayarlah. Maksudnya nak pakai hiasan, diorang kan hamba, nak berhias, bayar sewaan, dia bagi pakai gelang emas selama berapa hari, lepas tu kena pulang balik secara sewa. Bila mereka ambil, kebetulan kaum Kibti kan semua telah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala pada ketika itu, yang mengikuti bersama dengan Firaun. Jadi kaum Bani Israel tanya pada Nabi Harun, apa yang kami perlu buat dengan barang-barang kemas ni? Nabi Harun kata, Allah telah memerintahkan kalian tidak boleh mewarisi harta pusaka. Kerana syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau tentera umat Nabi Musa menang dengan tentera kafir, harta rampasan perang mereka tidak dihalalkan ambil dan diagihkan walaupun sedikit. So apa kena buat? Kena korek, tanam, biar gitu je. Korek, tanam, tak boleh ambil. So masa mereka korek dan tanam, ketika itu Samiri telah mengambil tempat yang ditanam barang kemas tu, dia ambil, lalu dia cuba bentukkan emas itu, dicairkan dan dia bentukkan menjadi seekor anak sapi, ajlun. Ajlun ni anak lembu jantan. Dia bentukkan, kemudian dia ambil debu tadi, dia lemparkan kepada patung anak lembu itu. Dengan izin Allah, keluarlah padanya suara, yang mana Allah sebut dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata jasadan lahu khuwar, keluar daripadanya suara macam dia itu hidup. Setengah ulama kata dia tak hidup, angin lalu kemudian keluar suara, orang menyangkakan seperti dia hidup. Setengah riwayat mufassirin mengatakan dia hidup betul, dia datang bergerak berjalan semua. So ketika itu mereka tak pernah tengok, mereka rasa takjub dan berkatalah Samiri, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Sebab sebelum tu kaum Bani Israel pernah minta kepada Nabi Musa untuk tengok Allah, tapi Nabi Musa tak janji mereka boleh tengok Allah. Yang Nabi Musa janjikan 4 perkara yang saya sebut tadi. Allah janjikan 4 perkara tu. Soal nak tengok Allah itu tak dijanjikan. So Samiri mengambil kesempatan, dia mengatakan, itulah Tuhan engkau dan Tuhan Musa. Sekarang ni kita dah nampak Tuhan kita, so kita sembahlah dia. Pada ketika itu dalam tafsir mengatakan 8,000 pengikut Nabi Musa telah mengikut Samiri dan sembah patung, anak patung itu. Riwayat mengatakan melainkan Nabi Harun alaihissalam dan beberapa kelompok daripada mereka yang beriman kepada Nabi Harun tidak mengikuti bersama dengan seruan Samiri. So sebab tu nak ceritakan dalam bulan Zulqa'dah ni,
Satu bulan yang menggambarkan kepada kita tentang satu kejahatan syirik yang pertama yang telah dilakukan oleh Bani Israel di atas muka bumi ini setelah Allah membasmikan syirik nafsiyah yang telah dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun mengaku diri dia Tuhan. Allah matikan Fir'aun untuk hapuskan syirik. Syirik pertama diadakan kembali daripada umat Nabi Musa AS adalah Samiri, iaitu dengan menciptakan kembali anak patung. Dan daripada situlah tuan-tuan tengok tersebarnya kepelbagaian agama, sehinggalah pada hari ini hasil daripada kerja-kerja jahat yang telah dilakukan oleh golongan orang-orang kaum Yahudi Bani Israel. Ini sejarah yang kita perlu tahu apa yang terjadi di dalam bulan Zulqa'dah. Banyak peristiwa yang berlaku dalam bulan Zulqa'dah, tapi itu antara peristiwa yang terjadi. Sebab itu kata para ulama, bulan ini adalah dinamakan sebagai bulan untuk seseorang itu memperkasakan tauhid dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan persediaan manusia untuk menjauhi daripada sebarang unsur syirik. Sebenarnya syirik ni bulan-bulan bila pun kita kena basmi dia, tetapi kita memperbaharui bersempena dengan Zulqa'dah juga adalah bulan haram, bulan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini adalah sebagai bulan untuk kita mengesakan Allah, yakni sebahagian ulama mengatakan diperbanyakkan padanya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun sekurang-kurangnya dengan memadai dengan ucapan la ilaha illallah. Baik. Kemudian hadirin yang dikasihi dirahmati oleh Allah, perkara yang kedua, di dalam bulan Zulqa'dah amalan yang afdalnya buat umrah. Ulama berbahas antara umrah di dalam bulan Ramadan dengan umrah di dalam bulan Zulqa'dah, mana lebih afdal. Sebahagian ulama mengatakan, ada menurut riwayat qaul yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dia mengatakan umrah pada bulan Zulqa'dah lebih afdal daripada Ramadan. Lebih afdal daripada Ramadan. Walhal kita sedia maklum ada hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi menyatakan umratu fi Ramadan ta'dilu al-hajjah. Siapa yang mengajarkan umrah dalam Ramadan menyamai ia melaksanakan haji. Mana kata siapa baru ni Ramadan pergi umrah, dia balik dapat pula naik nama pergi package buat haji. 2 kali haji dia dapat dalam setahun. Tapi nak boleh dapat tu kena banyak duit lah, dan kena ada rezeki daripada Allah Ta'ala. Itu satu. Kenapa umrah dalam Zulqa'dah ni afdal? Kerana ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, dalam sepanjang hayat Nabi SAW mengerjakan 4 kali umrah. 4 kali umrah. Ada umrah bersama haji, ada dipanggil sebagai umrah yang Nabi lakukan, umrah qada. Kemudian ada umrah Nabi buat dekat Ji'ranah atau Ji'ranah. Kemudian ada umrah yang Nabi lakukan pada pembukaan kota Mekah. Semuanya ada 4 umrah. Dan kata Aisyah, keempat-empat umrah itu Nabi buat di dalam bulan Zulqa'dah. Tak ada satu umrah pun yang Nabi buat dalam bulan Ramadan. Cuma Nabi encourage, siapa boleh buat umrah Ramadan, buat, pahalanya macam haji. Tapi walhan Nabi sendiri tidak berkesempatan untuk buat umrah di dalam Ramadan. Namun Nabi SAW mengerjakan umrah itu di dalam bulan Zulqa'dah. Ini menunjukkan bahawasanya umrah yang dikerjakan di dalam bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan umrah yang persis seperti Nabi SAW dari sudut keutamaannya dan dari sudut tuntutan dan kelebihannya.
Sebab tu bagi siapa yang mampu, saya rasa Zulqa'dah ni pun dah tutup dah untuk package umrah. Pihak Arab Saudi pun dia dah tutup dah. Tapi kalau siapa yang pergi jemaah haji yang pergi awal, biasanya mereka akan pergi ke Madinah dulu. First flight boleh masuk Madinah. 2 minggu sebelum wukuf, dia akan tutup penerbangan ke Madinah, semua masuk Mekah dulu. Jadi siapa yang pergi, dapat pergi awal dulu masuk ke Madinah, ya, misalnya contoh di Madinah dia tak bolehlah buat. Maksudnya kalau siapa yang dapat pergi flight lewat tadi, dia boleh buat umrah dulu, kemudian baru dia buat haji. Dalam arti kata yang lain, dia buat haji tamattu' lah. Ya, dia buat haji tamattu' ataupun mungkin dia ialah haji tamattu' lah, sebab dia pergi dalam bulan haji kan, Zulqa'dah tu bulan haji. Jadi dia boleh mendapatkan kelebihan seperti mana umrah yang telah dituntutkan oleh baginda Nabi SAW. Selain daripada itu juga disebutkan bulan Zulqa'dah dituntut memperbanyakkan istighfar dan salat sunat taubah dan juga sedekah, kerana dia adalah merupakan bulan keampunan. Berdasarkan dalam surah Taubah, Allah Ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu melakukan dosa fihin, di dalam bulan haram itu, antaranya adalah pada bulan Zulqa'dah. Kerana kata Abdullah bin Abbas, sesiapa yang melakukan dosa di dalam bulan haram, dosanya lebih besar daripada selain bulan-bulan yang lainnya. Jadi ini memberikan kepada kita kepentingan untuk memperbanyakkan istighfar dan memulakan langkah kita untuk menyempurnakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.